Jemaat semua, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita kembali satu di dalam doa. 亲爱的弟兄姐妹，当我们还没有听上帝的话语，我们进入祷告。 Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang dapat memuaskan dahaga akan jiwa kami. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau. Engkau yang kami perlukan setiap waktu, setiap saat. Engkau Tuhan, Engkau yang terutama, Engkau yang terpenting di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bila sebentar kami hendak membaca, merenungkan akan firman-Mu, tolong kami semua Tuhan, buka mata hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk mau dituntun, diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong juga bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga yang akan menerjemahkan, di tengah keterbatasan dan kelemahan kami, biarlah Tuhan yang menopang, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyertai. Kami mau serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan dan pemeliharaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Selamat siang Bapak Ibu semua. 弟兄们午安。 Ya, senang sekali kita boleh ada kesempatan untuk bersama beribadah tempat ini. 很高兴我们可以在一起，我们可以来敬拜我们的上帝。 Tidak terasa, bulan sudah menunjukkan bulan Desember. 我们不知不觉，我们已经到了12月份。 Memasuki bulan Desember seperti ini dan menjelang Natal, 当我们踏入12月份，我们也靠近了圣诞节。 di mana-mana lagu-lagu Natal mulai terdengar. 我们可以在每个地方可以听到圣诞的歌曲已经开始响起了。 Ketika kita memasuki pusat-pusat perbelanjaan atau kantor, 我们走进购物中心的时候， kita akan menemukan pernak-pernik Natal mulai keluar. 我们可以发现到很多圣诞主题的装饰品已经换了很多， Di mana-mana dipasang pohon Natal, hiasan Natal. 很多圣诞树，很多圣诞主题的装品。 Suasana Natal begitu meriah, begitu ceria. 圣诞的气氛很喜庆，很欢快。 Lampu yang berkerlap-kerlip seperti ini 明亮闪火的灯光 menambah semarak suasana. 也到处给我们更加有热闹的气氛。 Natal juga identik dengan hadiah. 圣诞节也是礼物的代名者。 Biasanya di momen Natal seperti ini, kita memberikan hadiah. 通常在圣诞的时刻，我们也赠送礼物。 Baik kepada keluarga, rekan, atau karyawan kita. 我们给礼物给我们的家人，给我们的同事，也是给我们的员工。 Tapi juga di momen Natal ini biasanya ada acara tukar kado. 经常在圣诞的时刻也有交换礼物的活动， Mungkin itu acara untuk kebersamaan saja. 也许只为了团聚而已。 Biasanya panitia pelaksana acara tukar kado itu 通常执行委员会， sudah menentukan kriteria barang yang akan ditukar. 他们也确定了哪个这物品要交换礼物的价格。 Misalnya harga tertentu atau kriteria tertentu. 它有规定的价格。 Namun pernahkah jemaat sekalian memiliki sebuah pengalaman? 然而会众们有经历过这样的情况吗？ Ketika jemaat sekalian mengikuti acara tukar kado, 当我们参加了交换礼物的活动时， kita akan mendapat kado dari orang lain. 我们接到了别人给我们的礼物， Namun setelah kita buka, 当我们看我们的礼物时候， ternyata hadiah yang kita dapatkan tidak sesuai atau sama sekali adalah barang yang tidak kita butuhkan. 我们却发现哪个礼物不合适我们，是不我们需要的。 Contohnya seorang pemuda yang mendapatkan hadiah sisir. 就是一个例子，如果一个青年人他得到了一把梳子， dengan kondisi rambut yang minim. 但是他没有头发， Atau seorang pemudi atau pemuda yang mendapatkan coklat. 有一个女孩，她得到了一盒巧克力，
Tetapi dia sama sekali tidak menyukai coklat. 但是他很不喜欢巧克力。 Dulu waktu saya kuliah, saya pernah punya rekan yang seperti ini. 当传道在大学中，他有这样的朋友， Yang berbahagia adalah teman sekamarnya. 就有福气的就是他同房的朋友。 Barang yang kita dapatkan di dalam acara tukar kado itu belum tentu itu berguna, bermanfaat bagi kita. 我们得到的礼物或物品，在交换礼物的活动不一定有用。 Namun ketika kita secara serius untuk memberikan hadiah kepada seseorang, 但当我们真心想送礼物给某某人， apakah itu hadiah Natal, anniversary, ulang tahun, 无论是圣诞礼物、生日礼物、纪念日， maka kita akan memikirkannya dengan lebih serius. 我们会认真的考虑。 Mungkin beberapa kriteria yang akan kita pertimbangkan di dalam kita memberikan hadiah. 我们会考虑了一些标准。 Yang pertama mungkin harganya. 第一就是它的价格， Semakin dekat seseorang dengan kita, 距我们某人越亲近的， semakin kita kenal dengan seseorang, 我们越认识他的人， dan semakin penting orang itu bagi diri kita, 我们认为这个人很重要，跟我们的生活， maka kita akan memberikan sesuatu yang berharga, bukan sebarang yang asal-asalan. 那么我们会给他有价值的东西，不是随意的东西， Yang berikutnya adalah kebutuhannya. 就是他的需要。 Semakin orang itu dekat dengan kita, 我们认这个人越来越亲近， kita mengenal dia dengan baik, 我们很认识他， biasanya kita tahu apa yang paling dia butuhkan pada saat itu. 我们可能知道他最需要的是什么东西， Maka kita akan bisa memberikan sesuai dengan kebutuhannya. 我们会给他所需要的。 Yang ketiga adalah pribadinya. 第三点就是他本人， Saat kita diberi sesuatu oleh istri, anak kita, atau famili kita, orang-orang terdekat kita, 当我们得到了东西从我们的妻子或亲近我们的人， kita akan sangat menghargainya. 我们会非常感激他们的礼物。 Bahkan tidak jarang kita sampai tidak melihat barangnya lagi. 我们不看他的礼物的价格了， Kita sangat menghargai orang yang memberi karena orang itu begitu spesial bagi kita. 我们很看出他给我们的人，因为他很重要对我们的生活。 Saya pernah punya pengalaman. 我有经验， Saya diberikan oleh mantan pacar, sekarang jadi istri saya. 我得到了礼物从我的前女友，就是现在我的妻子， Sebuah jam tangan. 一个手表。 Waktu itu ulang tahun saya dan saya diberikan oleh istri saya. 那个时候我是生日，我得到了礼物， Bukan barangnya yang saya melihat lagi. 我不看这个东西了， Barangnya memang bagus, 这个东西非常好， tapi perhatian, 但是他的爱心， kasih sayang dari dia, 他疼爱的， pribadinya itu yang kita lebih hargai. 他本人就是我们要认为他的好处。 Berbicara tentang hadiah pemberian. 我们谈论的这个是给的， Mari jemaat saya ajak bersama untuk kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Galatia 4 ayat 4 sampai 5. 弟兄，我们大家来读神的话语，从加拉太第4章第4到第5节。 Akan dibacakan dengan bahasa Mandarin saja. 加拉太书第4章，其是时候满足，神就差遣他的儿子为你人所生，且生在律法以下。第5节，要把律法以下的人数出来，叫我们的这儿子的名分。 Galatia 4 ini berbicara tentang apa yang Allah berikan kepada kita sebagai hadiah. 在这个经节，我们看到谈论到上帝赐予我们的礼物。 Kalimat setelah genap waktunya 接着生日之后， menunjukkan bahwa kedatangan Yesus pada malam Natal yang pertama itu 表明了耶稣在第一个圣诞夜的到来， terjadi sesuai dengan saat yang sudah ditetapkan oleh Allah. 是按照上帝
界定的时间发生的， Karena itu adalah waktunya Allah. 因 Jadi 为那是上帝的时间。 karena kita percaya bahwa waktunya Allah adalah waktu yang terbaik. 我们相信上帝的时间是最好的时间， Waktu yang sangat tepat. 最正确的时间。 Ketika dilihat dari pihak sang pemberi. 我们从给予者的角度来看， Dikatakan bahwa Allah lah sebagai sang pemberinya. 我们看到上帝是给予者， Dialah sang pemberi itu, pribadi yang paling berkuasa. 他是给予者最有权利， Dia berdaulat penuh karena dialah pencipta kita. 他是至高主权的上帝，他是我们的创造者。 Lalu ketika kita mencermati apa yang menjadi pemberiannya, 那么我们看看他恩赐了什么给我们呢？ yaitu Allah mengutus anaknya. 就是上帝已经差遣了他的儿子， Allah tidak mengutus hambanya, malaikatnya, atau orang lain. 上帝没有差遣他的仆人、他的天使或别人， Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. 但上帝差遣了他独生的儿子， Itu- 就是耶稣基督。 Itu artinya harganya teramat sangat mahal. 意识到哪个礼物是非常的昂贵， Karena anaknya sendiri, anaknya yang tunggal itu diutus untuk mati di kayu salib menebus Anda dan saya. 因为这个是他独生的儿子，他被差遣了，死在十字架，就是救赎我们这些罪人。 Dan jika kita lihat dari kebutuhannya, 如果我们看在他的需要， pemberian Allah ini adalah sesuatu yang sangat amat kita butuhkan. 上帝给我们的是我们很需要的， Menjadi kebutuhan kita yang paling mendasar, yaitu pengampunan akan dosa. 就是我们最基本的需要，我们要有罪孽的宽恕。 Jika masalah di dalam dunia ini soal uang, soal kesehatan atau kebutuhan jasmani lainnya, 如果这个世界的主要问题只有金钱、我们的健康，还是我们物质的需要， maka Yesus tidak perlu sampai mati di kayu salib menebus Anda dan saya. 那么耶稣就不会死在十字架来救赎你和我。 Allah hanya perlu mengutus seorang ekonom, dosen, atau dokter. 上帝只需要派一位经济家、讲师或医生。 Namun masalah terbesar umat manusia adalah dosa. 然而，人类的最大的问题就是罪。 Karena inilah Yesus datang berinkarnasi ke dunia membereskan masalah dosa ini. 因这个问题，耶稣道成肉身来到这人间，来救赎我们，解决了我们罪孽。 Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, saya akan bacakan versi bahasa Indonesianya saja. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus datang untuk menebus hidup kita. 耶稣来为了拯救我们的生命， Sebab kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. 因为我们不可能可以拯救我们自己。 Itulah Natal. 这就是圣诞。 Seorang teolog bernama Charles Spurgeon 有神的仆人， berkata 就是查尔斯·许布城就说， mengenai kedatangan yang pertama bahwa Tuhan bergerak ke arah manusia. 关于第一次降临，上帝走向人类， Kita tidak bergerak ke arah Tuhan, tetapi Tuhan ke arah kita. 不是我们走向上帝，但是上帝走向 Dunia 人类。 dunia tidak mencari penciptanya di dalam pertobatan mereka. 世界并不在悔改中寻求其创造者， Tetapi Allah yang disakiti itu di dalam belas kasihannya, 但这个上帝已经被我们打伤的上帝，在他的怜悯中， memecahkan kesunyian dan datang untuk mengasihi mereka yang menyakiti dia. 打破了这个沉默，来去爱那些已经伤害到他的。 Lihat
Betapa besar, betapa luar biasanya kasih Allah ini. 我们可以看到神的恩典是多么奇妙的， Semua hal yang baik berasal daripadanya. 一切美好的事都从他开始。 Yesus datang untuk menebus umatnya. 耶稣来到来救赎他的子民。 Lalu kita akan melihat bagaimana konsep dari penebusan itu. 那么我们要来看救赎的概念又如何呢？ Di dalam Galatia 4 ayat 5 dikatakan bahwa ia diutus untuk menebus mereka. 在加拉太第4章第5节就说他被差遣来救赎他们。 Penebusan itu berarti pembebasan karena sesuatu pembayaran yang telah dilakukan oleh seseorang. 救赎的意思是以某人付出的代价而被解放。 Di dalam Galatia 4 ini, 在加拉太第4章， penebusan di dalam bahasa aslinya menggunakan kata ex agorazo. 从使用救赎这个字，在他原文中就是用着 ex agorazo。 Ex artinya keluar, ex 就是它意思是出于， agorazo artinya membeli, menebus, menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran yang setimpal. agorazo 就意识到购买或赎回。 Kata agorazo ini memiliki akar kata agora 它的侧根就是 agora， yang berarti pasar atau market. 就它意思是市场。 Itu artinya bahwa manusia yang berada di dalam dunia sebagai pasar dosa. 它说到人类在这个世上，它在这个罪的市场， Dibeli, keluar dan dipindahkan dari pasar dosa itu. 它被上帝购买了，搬出这个市场，罪的市场。 Di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18, 在彼得前书第1章第18到第19节， di situ dipertegas lagi, diperjelas lagi. 在这里在此明确的， Siapa yang menebus kita dan dengan apa kita ditebus? 谁是救赎主，依着我们如何被救赎呢？ Saya akan bacakan bahasa Indonesianya saja. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Kristus Yesus yang sangat mahal, itulah yang menebus kita dari pasar dosa. Kita semua yang seharusnya mendapatkan hukuman kekal, 我们大家都是要得到永恒的惩罚， kita yang seharusnya dihukum binasa karena dosa-dosa kita, 我们因我们的罪我们灭亡， tetapi melalui karya Kristus, 但是因上帝基督的救赎， kita ditebus, diselamatkan. 我们被救赎了。 Dengan menebus kita, Kristus menggantikan kita, 因为耶稣已经代替了我们， menerima cawan murka Allah dan mati di atas kayu salib. 接过了神愤怒的杯，死在十字架上。 Di sebuah kota di Eropa sana, 在欧洲的一个城市里， terdapat sepasang anak laki-laki kembar. 有一对双胞胎男孩， Gambar yang di slide hanya ilustrasi saja. 这个是例子。 Yang pertama, kakaknya bernama John, 第一个出生的叫做约翰就是 John， yang adiknya bernama Josh. 他的弟弟叫做 Josh。 Mereka berdua tumbuh besar, 终于他们长大了， namun mereka bertolak belakang karakter mereka, kepribadian mereka. 但是他们的性格却不同了。 Kakaknya yang bernama John adalah seorang yang brilian, cerdas, lulus dari sebuah kampus yang ternama. 他的哥哥 John 就是一个聪明的儿子，他毕业于出名的校园， Memperoleh gelar tertinggi di Fakultas Hukum. 并得了法学院的最高学位。 Sedangkan sang adik Josh 但他弟弟 Josh tumbuh sebagai anak yang brutal, merampok, bahkan membunuh. 他增长了为一个残暴。 Pada suatu hari Josh melakukan tindakan merampok, membunuh.
有一天 Josh 就他打抢并杀死了一切在商店的员工。 Dan karena perbuatannya itu akhirnya Josh ditangkap oleh pihak yang berwajib. 他被警察抓去了， Dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. 最终被判处死刑。 Vonis itu disampaikan terlebih dahulu kepada John, sang kakak, sebagai penasehat hukumnya, juga sebagai kakaknya. 作为法律顾问，判决书一地前送达约翰。 Mendengar vonis itu, John kembali teringat akan pesan dari ayahnya. 当他听到这个判决的时候，他就想起了他父亲的时候。 Ayahnya sebelum meninggal berkata seperti ini. 当他父亲临终前就说的话： John, tolong kamu sadarkan adikmu untuk tidak berbuat salah lagi. 他的爸爸就说 ：“John， 请让你弟弟知道，不要做错了， Berbuat baiklah dia kepadanya. 要善待他。” Pesan itu diingat jelas oleh John. 这个他的父亲说的话，他记得很清 Maka 楚。 tergeraklah hati John 就 John 他很感动了， dan menemuinya adiknya yang bernama Josh beberapa waktu sebelum vonis dilakukan. 在行刑前几小时，他与弟弟见面， Pada saat di ruang sel tahanan, 在看守所里， John sang kakak menyuruh adiknya untuk melepas pakaiannya. John 就邀请他弟弟脱掉他的衣服， Mereka bertukar pakaian. 和他交换衣服。 Sang adik tidak mengerti apa yang diperbuat oleh kakaknya itu. 这个弟弟不知道他的哥哥在做什么。 Setelah selesai berganti pakaian, mereka bertukar posisi. John yang di dalam, Josh yang keluar. 换了这户后，他们就交换了位置。 Dan kita bisa menebak pada endingnya seperti apa. 我们大家也可以猜到他的结果是什么。 Sang kakak John yang tidak bersalah itu yang dihukum divonis mati. 无辜的哥哥已经判处死刑了。 Kristus seperti kakak yang tidak bersalah itu. 基督就好像这个无罪的哥哥， Tetapi kita semua adalah sang adik yang penuh dengan dosa. 但是我们大家都是有罪的弟弟。 Kristus menggantikan posisi kita menerima hukuman mati di kayu salib. 基督代替了我们，受惩罚在十字架上死， Agar kita bisa hidup di dalam kebenaran. 使我们能够活在真理。 Allah melalui pengorbanan Kristus menyediakan harga yang setimpal agar melaluinya manusia yang berdosa ditebus. 上帝通过牺牲了基督的牺牲，提供了一个公平的代价来救赎我们和宽恕我们罪人。 Itulah arti kata menebus. 这就是救赎的意思。 Di dalam ayat yang kelima juga di situ dikatakan, 在第5节说到， Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. 他被差遣是要救赎那些守律法约书的人。 Apa itu hukum Taurat? 什么是托拉律法呢？ Hukum Taurat adalah semua hukum yang tertulis kelima dari kitab Musa. 托拉法是摩西五经中记载的。 Hukum-hukum itu dijabarkan 这个律法 totalnya ada lebih dari 600 hukum. 总数为643条律法， Kenal dengan 613 misfot. 就是成为643 misfot。 Kata takluk kepada hukum Taurat 服从的这服从律法这个字， dimaknai bahwa Yesus juga menaati hukum itu. 意思是耶稣也遵守了这个律法。 Charles Spurgeon di dalam tafsirannya berkata, 他20是不真，他说 Ia adalah pembuat hukum Taurat, 他是法律的界定者 pemberi hukum Taurat. 和所译者， Ia adalah hakim ataupun algojo, 他既是法律的审判者， tapi ia sendiri pun taat
kepada hukum Taurat. 但他自己却守到律法。 Lalu kenapa Yesus taat kepada hukum Taurat? 为什么耶稣要遵守律法呢？ Tujuannya adalah supaya dia bisa menebus mereka yang ada di bawah hukum Taurat. 耶稣遵守托拉律法的目的是要救赎我们在律法下的人。 Kita sebagai orang yang berdosa, 我们是罪人， tidak mampu melakukan semua perintah Allah dengan sempurna, dengan utuh. 我们根本无法完全的守律法， Tetapi Yesus mampu mengerjakan semuanya itu. 但耶稣可以做到。 Yesus mengerjakan semuanya itu dengan sempurna. Itulah yang menyebabkan dia bisa menebus Anda dan saya. 耶稣非常的完美，他能够完美的完全律法，他能救赎我们的 Lalu 原因。 pertanyaannya, kenapa hukum Taurat itu ada, diberikan kepada kita? 那为什么要界定这律法呢？ Yang pertama adalah untuk menunjukkan standar kekudusan Allah. 第一就要彰显神圣洁的标准， Allah kita adalah Allah yang maha kudus. 因为我们的上帝是一个圣洁的上帝。 Yesaya 6 ayat 3, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia saja. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. 以赛亚第6章第3节就说到，以赛亚圣在圣在圣在万军之耶和华，他的荣光充满全地。 Pada gambar di slide, 我们看视频， itu adalah ketika Musa dipanggil oleh Tuhan. 这张照片是当摩西被神呼召的时候， Di dalam Keluaran pasal 3, 在出埃及第3章， Tuhan berfirman, tanggalkan kasutmu karena tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. 神说：“脱掉你的鞋子，因为这里是圣地。 Kudus karena Allah hadir di situ. 圣神因上帝的存在， Musa menutupi wajahnya 摩西蒙上他的脸， sebab ia takut memandang Allah. 因为他怕看上帝。 Allah kita adalah Allah yang maha kudus. 因为我们的上帝是一个圣洁的上帝， Tidak ada yang tahan di hadapan kekudusan Allah itu. 我们在他面前不可能站立得住。 Kekudusan Allah lebih dari sekedar kesempurnaannya yang murni dan tidak bercela. 神的圣洁不仅是他的完美、纯洁无瑕， Kekudusan Allah itu menunjukkan kesempurnaannya yang tidak terbatas. 彰显了他的无限的完美。 Kekudusan Allah itu menuntut setiap pengikutnya, setiap anak-anaknya 神的圣洁要求他的儿女 untuk hidup kudus di hadapannya. 都要保持圣洁，为他过圣洁的生活。 Yang kedua adalah hukum Taurat menyingkapkan bahwa kita adalah manusia yang berdosa. 第二就是律法解释了我们是有罪的人类。 Kita semua telah gagal dan tidak bisa menaati semua hukum Taurat dengan sempurna. 因为我们大家已经失败了，来遵守这个律法。 Hukum Taurat menunjukkan ketidakmampuan kita, kejahatan kita, kelemahan kita. 律法托拉律法显明了我们的不足、我们的邪恶、我们的软弱、我们的不完美。 Kita semua sudah meleset jauh dari sasaran tujuan Allah. 我们大家已偏离了神的目标的和目的。 Yakobus 2 ayat 10 dituliskan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. 雅各书第2章第4节，因为凡遵守全律法的，这在一条上跌倒，他就释放了终点。 Siapa yang bisa? 我们谁会呢？ Seseorang yang hidupnya sangat baik, 有一个人他生活得很好， tidak ada catatan kriminal, 他没有做错的记录， sangat dermawan, 他很慷慨， dan telah menaati seluruh peraturan lalu lintas sepanjang hidupnya. 并且他遵守了所有交通的规则， Dia berkendara sangat baik, 他开车很好， mematuhi semuanya. 他就顺服。 Namun pada saat tertentu, 但有一天，
ketika ada keadaan yang memaksa. 有一个紧张的气氛， Dia memiliki masalah di dalam perutnya 他的胃痛了， dan dia ingin segera pulang ke rumah. 他要很快的回到家。 Ketika melewati sebuah perempatan, 在十字路口的时候， lampu merah 有红灯， dan dia karena sudah tidak tahan dia terobos lampu merah itu. 因为他忍不住了，他就闯红灯了。 Tidak jauh dari situ lampu merah ada seorang polisi yang menghentikannya 在哪里也有一个警察看到， dan berkata, "Bapak mau kemana? Mana surat-suratnya?" 就问他你要去哪里，先生你要去哪里？你驾车照有吗？ Bapak tahu kenapa saya memberhentikan Bapak? 先生你知道吗？为什么我阻止你呢？ Lalu Bapak ini bercerita 这先生就告诉 bahwa ini pertama kalinya seumur hidup saya melanggar pelaturan lalu lintas. 他就告诉着警察，这是我一生中违反交通规则第一次。 Seumur hidup bertahun-tahun saya sudah patuh terhadap peraturan lalu lintas. 我一生中我已经很大方， Saya seorang yang baik, saya orang yang dermawan, tidak ada catatan kriminal. 我是一个好人，我没有做错的记录。 Lalu apakah sang polisi bisa berkata, 哪个警察会说这样吗？ "Oh, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. 不要紧， Karena Bapak baru pertama kali ini. 这是你第一次， Silakan jalan." 你走吧。 Tidak begitu bukan? 当然不会嘛， Tentu tidak. 当然不会这样说。 Meskipun seumur hidupnya dia taat kepada peraturan lalu lintas. 其实他一生守法了交通的规则， Sekali saja dia melanggar, 犯过一次， tentu dia sudah dikatakan sebagai pelanggar peraturan lalu lintas. 仍然是违法者。 Itulah sebabnya perbuatan baik kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. 这就是为什么我们的善行无法拯救我们。 Kita tidak bisa melakukan hukum itu dengan sempurna. Kita orang-orang berdosa. 因为我们是罪人，我们不能完全完美来遵守律 Dan 法。 inilah yang menyebabkan bahwa kita membutuhkan seorang penyelamat bagi diri kita. 只是因为我们需要了一个救主， Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. 因为我们不可能拯救我们自己， Kita tidak bisa memenuhi standar dari Allah. 因为上帝的标准我们不会达到， Sebab itulah kita membutuhkan seorang penyelamat. 因为我们需要一个救主。 Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. 罗马书第3章第23节，因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Dosa tidak hanya berhenti pada Adam dan Hawa saja. 这个罪不停止在亚当和夏娃而已， Dosa seperti wabah yang mematikan. Dosa menginfeksi seluruh dunia ini. 罪就像一场证明的瘟疫，它感染了整个世界的人。 Kita semua sudah diperbudak oleh dosa. 我们大家已受了罪的奴隶， Bahkan anak-anak kecil pun 甚至小孩子 tanpa orang tuanya mengajari, mereka memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. 当他的父母没有教导他的时候，他也有犯罪的倾向。 Saya pernah punya pengalaman di sebuah kota. 我有一个经验，在一个城里， Seorang rekan memiliki anak yang sangat cantik, sangat manis. 我的同工有一个儿女很好，Usianya sekitar 2 tahunan. 他只有2岁， Anak itu sangat cantik, sangat disukai oleh semua orang. 他很可爱， Dan saking disukainya, semua gemes sama dia. 看到他很可爱，很多人喜欢他。 Nah, semua orang ingin memeluknya, menggendongnya. 许多人要抱他， Lalu apa yang terjadi? 什么发生了？ Ketika orang berusaha untuk mengangkatnya, menggendongnya, 当有人要抱上他， anak itu otomatis bilang satu kode.
这个小孩子就说了一句话， pipis, pipis. 他就说我要去小便 Tentu yang menggendongnya segera, wah mau pipis, ayo turunkan. 就要抱的，看他要去厕所，他就放下， Tetapi nggak pipis. 但是他不是要去厕所， Anak itu langsung bermain lagi. 这个小儿女就玩耍， Ditangkap orang yang lain, 就被个的要抱了， dia lakukan hal yang sama. 他就重复他所做的。 Saya yakin dan percaya orang tuanya tidak pernah mengajari akan hal ini. 我相信他的父母并不教导他怎样做， Itu karena dosa. 因为这个是罪。 Roma 7 ayat 17. 在罗马书第7章， Kalau demikian bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. 因为我所做的，我自己不明白；我所愿意的，我并不做，因为是 Bapak gereja yang bernama Agustinus 教会的教师，就是奥古斯丁。 berkata, setelah keadaan manusia yang jatuh di dalam dosa, 人类犯罪的状态， keadaan manusia itu dikatakan 人的状态 non posse non peccare. 是无法不犯罪。 Apa artinya? 他的意思是， Tidak bisa untuk tidak berdosa. 他意思是无法不犯罪， Manusia yang sudah berdosa, outputnya adalah dosa. 因为犯了罪的人类， Tidak 所以 bisa 输出也是罪。 Tidak bisa untuk tidak berdosa. 他无法不犯罪。 Hati manusia yang jatuh di dalam dosa 陷入罪中的人心， memiliki kecenderungan untuk terus berbuat dosa. 总是有犯罪的情况。 Manusia yang berdosa ini 有罪的人 seringkali mencari kebenarannya sendiri, mencari solusinya sendiri untuk bisa dia selamat. 有罪的人常常寻找他自己的真理， Ibarat lumpur hisap. 就好像一个细泥， Ketika seseorang jatuh di dalam lumpur hisap itu, 有人跌下进入这个细泥， maka dia tidak bisa mengeluarkan dirinya lagi. 他不会出来。 Semakin dia berusaha meronta-ronta untuk keluar, 他越挣扎越想出来的时候， semakin cepat dia akan tenggelam. 就越快被吸下去了， Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. 因为他不会拯救他自己。 Hanya orang 只有 yang berada di luar lumpur ini 里外之人才能 yang bisa mengulurkan tangannya, 双手来 menarik dia 拉他， keluar dari lumpur ini. 拉他从这个细泥。 Kita semua adalah orang yang berdosa. 我们大家是罪人， Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. 我们无法拯救我们自己， Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. 我们的善事不会拯救我们。 Kita butuh seseorang yang di luar, yang tidak berdosa, yang menyelamatkan kita. 我们需要一个无罪的人才能救我们， Dialah Yesus Kristus. 他就是基督。 Sekali lagi, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. 我们不会拯救我们自己， Allah yang menyelesaikan masalah dosa ini bagi kita semua. 上帝来解决我们的问题。 Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, 上帝表达了他的爱对我们， mengutus anaknya yang tunggal untuk datang, 差遣了他独生的儿子来到世上， berkorban bagi kita, 牺牲为了我们， sehingga terjadi rekonsiliasi antara Allah dan manusia. 使神与人类之间能够和好。 Itulah Natal. 这就是圣诞， Dialah Yesus, 他是耶稣， pribadi yang sempurna dan tidak berdosa itu, 完美无罪的人， yang bisa menyelamatkan kita. 会来拯救我们。 Hanya melalui iman kita kepadanya, 通过我们对他的信心， kita dibenarkan, kita diperdamaikan, kita diampuni. 我们被称义，我们和好，我们被赦免。 Natal itu berarti Tuhan yang tidak terbatas, 圣诞以为是无限
的上帝， Tuhan yang tidak mengenal dosa, 无罪的上帝， harus masuk ke dalam dunia yang penuh dosa. 必须进入这世界充满罪恶的 Tuhan yang suci, yang mulia, 圣洁的上帝，荣耀的上帝， harus lahir di tempat yang paling kotor, hina, 必须降生在最肮脏卑鄙的地方， supaya kita yang berdosa dapat diselamatkan. 而且我们这些罪人才能得救。 Itulah pemberian yang terbesar. 这就是伟大的礼物。 Kita yang sudah tidak berpengharapan lagi 我们这些没有希望的人， menjadi memiliki pengharapan di dalam Kristus. 成为在基督里充满了希望。 Kita yang hopeless 我们没有希望， menjadi hopeful 我们充满了希望， karena karya Kristus. 因为基督的救赎。 Yesus datang untuk melaksanakan karya penebusan. 主耶稣来到这世上来救赎我们人类。 Berbicara Natal pasti terkait dengan Jumat Agung. 我们谈到圣诞就谈到复活节， Keduanya tidak bisa dipisahkan. 不会分开的。 Tujuan utama Natal adalah Jumat Agung itu. 就是圣诞，就是往赛 Dia 复活节， datang untuk menebus kita. 他来救赎我们。 Supaya kita yang berdosa, yang kita yang percaya beriman kepada Yesus, 当我们这些罪人，我们对耶稣有信心， dibenarkan dan diterimanya sebagai anak-anak Allah. 我们被他怜悯，得到他的，我们会成做他的儿女。 Natal mengingatkan kita betapa mahal harga yang Allah telah bayar untuk menebus kita. 圣诞也是提醒了他的爱多么伟大，他的怜悯临到我们， Natal mengingatkan akan betapa besarnya kasihnya kepada kita, 就是提醒了他伟大的爱， pengampunannya kepada kita. 他的怜悯。 Natal menunjukkan betapa berharganya kita di matanya. 圣诞也表明了我们在他的眼中是多么有价值的。 Terima kasih Tuhan untuk pengampunanmu, 感谢神，因为你的怜悯， untuk belas kasihanmu, anugerahmu. 你的慈爱。 Jemaat sekalian, kita perlu menyadari 会众们，我们需要知道， betapa seriusnya dosa kita, 我们的罪是很严重， sampai-sampai Ia sendiri harus datang untuk menyelesaikannya. 知道他必须亲自来完成它。 Natal adalah peristiwa agung, 圣诞是非常伟大的时间， peristiwa kedatangan Allah sendiri untuk menjumpai kita, orang yang berdosa ini. 这个伟大的时刻，神亲自降临到这个世间来见这个人 Membawa 类， pembebasan, pengampunan yang sungguh-sungguh dirindukan oleh seluruh umat manusia. 他带来了解放，他真正的宽恕。 Natal sungguh anugerah yang sangat besar. 圣诞确实是一份伟大的恩典， Hadiah dari Allah kepada dunia. 这个礼物是上帝要给人类的礼物。 Karena itu jemaat, 因此，会众们， ketika kita merayakan Natal 当我们庆祝圣诞， tanpa menyadari keberdosaan kita, 但我们对自己的罪孽， sejatinya itu adalah 那就是 sebuah penyangkalan mendalam terhadap makna Natal sebenarnya. 对圣诞节真正意义的深深否认。 Jemaat sekalian, 会友们， selamat mempersiapkan untuk merayakan Natal. 祝你们愉快的迎接圣诞。 Tuhan memberkati kita semua. 上帝祝福我们大家。 Kita bersama saya ajak kita bersama untuk boleh menyanyikan sebuah pujian. 我们大家要唱一首歌， Karena kita. Waktu
kecil kita merindukan Natal. Hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang ajaib dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita. Saya ajak kita semua untuk boleh pakai berdiri. 我们大家敬 Kita yang menderita karena kita disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang tata di kerajaan surga, sungguh ya Bapa, kami datang ke hadapan Engkau. Kami membawa ucapan syukur ya Bapa, karena kasih setiamu, karena besar kasih-Mu di atas kehidupan kami. Di mana di dalam momen Natal ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahwa pengampunan-Mu yang begitu besar untuk kami manusia yang penuh dengan dosa, yang sangat membutuhkan Engkau. Tuhan, kami mohon Engkau sendiri Natal di dalam hati kami, Engkau lahir di hati kami, agar kami pribadi lepas pribadi yang mengikuti ibadah ini memiliki makna Natal yang sesungguhnya, bahwa kami telah ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi oleh darah-Mu yang penuh dengan kekudusan, melayakkan kami untuk berbaik lagi kepada Allah. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, pemeliharaanmu dan kasih setiamu yang terus menerus di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. 会众请坐。